kapal LNG yang diserahkan Qatar kepada China dan bukannya Malaysia, kos kerugiannya melebihi 3.5 bilion. Apakah puncanya? Pada tahun 2020, Qatar, negara pengekspor gas asli cecair LNG terbesar di dunia, membuat satu keputusan bersejarah. Mereka melancarkan sebuah projek megah yang akan mendominasi pasaran tenaga dunia selama 100 tahun dengan jumlah pelaburan sebanyak AS50 bilion atau kira-kira RM245 bilion. Projek ini memerlukan 128 buah kapal pengangkut LNG. Namun Qatar membuat pilihan yang aneh. Daripada memilih Malaysia yang mempunyai teknologi terhebat di dunia, mereka menyerahkan kontrak pembinaan berpuluh-puluh kapal kepada China yang menawarkan harga sedikit lebih murah. Jumlah tempahan yang diberikan kepada Hudong Zonghua Shipbuilding dari China merangkumi kira-kira 40 buah kapal gabungan kapal LNG biasa dan kapal gergasi kelas Q-Max. Jumlah kontraknya sahaja melebihi 52.5 bilion. Dengan alasan ia 5 hingga 7% lebih murah daripada Malaysia, Qatar dapat menjimatkan wang. 5% daripada 52.5 bilion adalah kira-kira 2.6 bilion ringgit. Paling banyak pun penjimatan sekitar 3.5 bilion. Tetapi apa yang terjadi kepada Qatar sekarang? Kapal LNG buatan China itu rosak dan terhenti di tengah lautan dan sebuah terminal LNG di Australia lumpuh selama lebih seminggu. Kapal yang dibina di limbungan yang sama rosak lagi dalam masa 2 tahun. Bukan sekali tetapi 2 kali. Akhirnya, harga yang terpaksa dibayar oleh Qatar jauh melebihi 3.5 bilion ringgit yang dijimatkan satu kerugian yang sangat besar. Hari ini kita akan ceritakan bagaimana pepatah barang murah, kualitinya rendah, terbukti benar di peringkat negara. Pertama, kita perlu faham mengapa Qatar memulakan projek gergasi ini. Qatar adalah sebuah negara kecil. Keluasan negaranya hanya sedikit lebih besar daripada negeri Selangor. Populasinya tidak sampai 3 juta orang. Namun di bawah tanah negara kecil ini tersimpan sesuatu yang amat berharga, lembangan gas Northfield. Ia merupakan lembangan gas asli terbesar di dunia dengan simpanan kira-kira 51 trilion meter padu gas asli. Untuk memberi gambaran betapa besarnya jumlah ini, ia merangkumi kira-kira 13% daripada keseluruhan simpanan gas asli dunia. Qatar sudah pun menjadi negara pengekspor LNG ketiga terbesar di dunia dengan pengeluaran tahunan sebanyak 77 juta tan. Tetapi mereka tidak berpuas hati. Pada tahun 2020, Qatar mengumumkan projek perluasan Northfield NFE. Matlamatnya jelas meningkatkan pengeluaran LNG kepada 142 juta tan menjelang 2030. Ini adalah peningkatan sebanyak 84% daripada jumlah semasa dengan cita-cita untuk menguasai 25% pasaran LNG global. Untuk merealisasikan rancangan yang bercita-cita tinggi ini, apa yang diperlukan? Jawapannya kapal pengangkut LNG. Kapal berteknologi ultra tepat ini mampu membawa cecair kriogenik pada suhu 113 darjah Celsius dengan selamat. Harga setiap kapal sahaja adalah antara 1 bilion Dashinda hingga 15 bilion. Qatar memerlukan sekurang-kurangnya 128 buah kapal. Pada masa itu, pasaran kapal pengangkut LNG dikuasai oleh Malaysia. 3 syarikat gergasi, Syarikat Perkapalan Pantai Timur, SPPT, Limbungan Gergasi Johor, LGJ, dan Pembinaan Kapal Borneo, PKB, membina antara 80 hingga 90% kapal LNG di seluruh dunia. Kehebatan teknologi limbungan kapal Malaysia tidak dapat ditandingi. Mereka mempunyai kepakaran dalam teknologi tangki kargo, jenis membran sistem pendorongan dui bahan api, dan teknologi kimpalan berketepatan tinggi yang tidak bocor walaupun pada suhu 163 darjah Celsius. Ini adalah hasil daripada pengalaman berpuluh-puluh tahun, namun Qatar membuat keputusan yang aneh. Pada tahun 2020, semua pihak menjangkakan limbungan kapal Malaysia akan membolot ke semua kontrak fasa pertama projek LNG Qatar. Tetapi keputusannya sangat mengejutkan. Hudong Zonghua Shipbuilding dari China berjaya mendapatkan kontrak untuk 10 buah kapal. Industri perkapalan Malaysia gempa. Hudong Zonghua Shipbuilding adalah sebuah limbungan kapal di bawah China State Shipbuilding Corporation (CSSC), sebuah syarikat milik kerajaan China. Ia adalah satu-satunya limbungan di China yang mampu membina kapal pengangkut LNG pada ketika itu. Apakah sebab Qatar memilih China pertama harga? Kapal LNG dari limbungan China adalah 5 hingga 7% lebih murah berbanding Malaysia.
Untuk sebuah kapal LNG biasa yang berharga AS200J, U, TAPAN, JEMATANA, DALAHAN, TARAA, S200 juta. Penjimatan adalah antara AS10 juta hingga AS14 juta. Dalam ringgit Malaysia, ia bersamaan penjimatan antara 45 juta hingga 63 juta ringgit setiap kapal. Kedua, hubungan dengan China. China adalah pelanggan LNG terbesar Qatar. Pada tahun 2023, Qatar mengekspor 17 juta tan LNG setahun ke China, iaitu kira-kira 22% daripada jumlah ekspor keseluruhan Qatar. Syarikat milik kerajaan China CNPC dan Sinopec turut melabur dalam projek North Field Qatar. Mereka juga telah menandatangani kontrak pembekalan jangka panjang selama 27 tahun. Dari sudut pandangan Qatar, mereka terpaksa menjaga hati pelanggan terbesar mereka. Pada tahun 2024, satu lagi perkara yang lebih mengejutkan berlaku. Qatar menempah 18 buah kapal LNG kelas Q-Max yang bersaiz gergasi dari China. Jumlah kontrak tersebut bernilai AS6BELEUONATRA-M9BELEON IMMERU PAKANKONTRA KPMBINAN KAPALTUNG KAPASETENYANN GMANCACAH 270,000 MA TAR PADUADALAH 56 bilion atau kira-kira RM28.9 bilion. Ia merupakan kontrak pembinaan kapal tunggal terbesar dalam sejarah. Kapal kelas Q-Max adalah kapal saiz maksimum yang boleh berlabuh di pelabuhan Qatar. Kapasitinya yang mencecah 270 meter padu adalah 333 juta atau kira-kira RM1.50 bilion. Dan ia tidak berhenti di situ. Pada akhir tahun 2024, Qatar menempah 6 lagi kapal kelas Q-Max. Akhirnya, jumlah keseluruhan tempahan yang diterima oleh Hudong Zonghua Shipbuilding dari China adalah kira-kira 16 buah kapal LNG biasa dan 24 buah kapal kelas Q-Max, menjadikan jumlah keseluruhan sekitar 40 buah kapal. Jumlah nilai kontraknya melebihi 52.5 bilion. Industri perkapalan Malaysia kebingungan. Teknologi kita lebih baik, kenapa jadi begini? Syarikat-syarikat perkapalan Malaysia juga menerima tawaran untuk membina kapal Q-Max. Tetapi mereka tidak begitu proaktif. Ada sebabnya. Kapal Q-Max terlalu besar sehingga ia menggunakan satu limbungan kering dry dock sepenuhnya. Kapal LNG biasa boleh dibina secara serentak 2 buah dalam satu limbungan, tetapi ini tidak mungkin untuk Q-Max. Dari segi keuntungan, ia kurang menarik. Akhirnya, tempahan yang kurang diminati oleh Malaysia itu beralih kepada China. Qatar membuat pengiraan. Dengan tempahan bernilai 52.5 bilion penjimatan sebanyak 5 hingga 7%, bermakna mereka boleh menjimatkan antara 2.6 bilion hingga 3.5 bilion. Tetapi masalah sebenar baru sahaja bermula. Pada tahun 2016, kapal LNG pertama dari Hudong Zonghua Shipbuilding telah diserahkan. Namanya CSI Gladstone, sebuah kapal besar berkapasiti 174,000 meter padu. Ketika ia dibina industri, perkapalan berasa curiga. Mampukah China membinanya dengan sempurna? 2 tahun kemudian, pada Jun 2018, kebimbangan itu menjadi kenyataan. Kapal CSI Gladstone tiba-tiba terhenti ketika dalam perjalanan dari Gladstone, Australia ke Beihai, China. Sistem pendorongannya gagal di tengah lautan, menyebabkan kapal itu tidak dapat bergerak sendiri. Kapal itu terpaksa ditunda, sehingga ke perairan berhampiran Pulau New Britain di Papua New Guinea. Proses pembaikan mengambil masa selama 2 bulan.
Jangka hayat reka bentuk sebuah kapal pengangkut LNG biasanya melebihi 20 tahun. Tetapi kapal ini terhenti di lautan selepas hanya 2 tahun beroperasi. Industri perkapalan sangat terkejut. Namun pihak China menjelaskan ia hanyalah satu kerosakan sementara. Tetapi 5 tahun kemudian kejadian yang sama berulang. Pada Disember 2023, sebuah lagi kapal yang dibina di limbungan yang sama, CSI Qingdao, terhenti akibat masalah sistem kuasa ketika sedang memuat kargo di terminal LNG Pulau Curtis di Queensland, Australia. Kali ini keadaannya lebih serius. Terminal Pulau Curtis hanya mempunyai satu dermaga. Apabila CSI Qingdao terhenti, seluruh terminal itu lumpuh. Syarikat Origin Energy dari Australia terpaksa menghentikan pengeluaran LNG mereka. Jadual kapal-kapal LNG lain yang sedang menunggu untuk memuat kargo tergendala. Terminal itu tersumbat selama lebih seminggu. Dalam pasaran LNG, tempoh seminggu adalah masa yang sangat lama. Setiap hari puluhan ribu tan LNG dimuatkan dan kini semuanya terhenti selama seminggu. Kerugian yang dialami sukar untuk dikira. Kos penghentian pengeluaran LNG, denda penalti akibat kelewatan penghantaran kos mencari kapal ganti. Pihak berkuasa keselamatan maritim Australia AMSA sangat berang. Mereka mengeluarkan larangan masuk selama 6 bulan ke atas kapal CSI Qingdao dari semua pelabuhan Australia sehingga 20 Jun 2024. Ia adalah satu tempoh larangan yang luar biasa panjang berbanding kes-kes serupa. Mengapa tindakan sekeras itu diambil? Dikatakan apabila pihak berkuasa Australia cuba menyiasat punca kemalangan dan meminta penyelesaian pihak China bersikap tidak bekerjasama. Malah ada laporan mengatakan mereka enggan berkongsi maklumat teknikal. CSI Gladstone pada 2018, CSI Qingdao pada 2023. Limbungan yang sama, siri kapal, yang sama, masalah yang sama. Penilaian industri sangat jelas. Kelemahan struktur kapal LNG buatan China telah terbongkar. Jadi mengapa China gagal membina kapal LNG dengan sempurna? Kapal pengangkut LNG bukanlah kapal biasa. Ia adalah sebuah jentera berteknologi ultra tepat yang membawa cecair kriogenik pada suhu 163 darjah Celcius. Komponen paling penting ialah tangki kargo. Ia tidak boleh bocor sama sekali pada suhu 163 darjah Celcius. Jika LNG yang sangat sejuk itu menyentuh badan kapal plat keluli, akan menjadi rapuh dan mudah pecah. Walaupun sedikit sahaja kebocoran, ia boleh menyebabkan letupan besar. Limbungan kapal Malaysia telah menguasai sepenuhnya teknologi tangki kargo jenis membran. Kimpalan berketepatan tinggi pada skala 0,1 mm. Ini adalah hasil daripada pengalaman membina beratus-ratus kapal selama berpuluh-puluh tahun. China pula berbeza. Hudong Zonghua Shipbuilding hanya mempunyai pengalaman membina kapal LNG yang menggunakan sistem turbin uap lama. Sistem pendorongan duai bahan api yang moden adalah sesuatu yang baru bagi mereka. Kapal CSI Gladstone yang terhenti pada 2018 dilengkapi dengan enjin penjana kelajuan sederhana jenis MEGE dari MAN. Ia adalah sistem enjin yang pertama kali dikendalikan oleh Hudong Zonghua dan kekurangan pengalaman mereka jelas terbukti. Masalahnya bukan hanya pada teknologi. Terdapat perbezaan dalam sistem pengurusan kualiti. Limbungan kapal Malaysia melalui beribu-ribu titik pemeriksaan checkpoint semasa proses pembinaan. Penilaian kebocoran kriogenik, ujian percubaan laut jangka panjang, dan maklum balas daripada data prestasi. Jika masalah timbul, puncanya dianalisis serta-merta dan penambahbaikan dibuat. China kekurangan sistem ini. Kerana terlalu fokus pada bidaan harga rendah, pengurusan kualiti dikesampingkan. Terdapat juga isu tenaga kerja. Pembinaan kapal LNG memerlukan pengimpal yang sangat mahir. Kimpalan sempurna yang mampu menahan suhu 163 darjah Celcius bukanlah kemahiran yang boleh dipelajari dalam sekelip mata. Malaysia mempunyai pakar-pakar pengimpal yang telah berpuluh-puluh tahun hanya mengimpal kapal LNG. China tidak mempunyai kumpulan tenaga kerja mahir seperti itu. Faktor penentu ialah ketiadaan rekod prestasi, track record. Pemilik kapal sangat mementingkan prestasi masa lalu sesebuah limbungan. Adakah kapal yang dibina oleh limbungan ini beroperasi tanpa masalah selama 5 atau 10 tahun? Limbungan kapal Malaysia mempunyai rekod beratus-ratus kapal LNG yang beroperasi lebih dari 20 tahun. China pula baru sahaja bermula. Tetapi dari permulaan lagi kapalnya rosak dalam 2 tahun dan masalah yang sama berulang 5 tahun kemudian. Kepercayaan pemilik kapal menjunam ke paras terendah.
Sekarang mari kita kira harga yang terpaksa dibayar oleh Qatar. Pertama, kerugian langsung. Ketika kapal CSI Qingdao menyekat terminal Pulau Kurtis, selama seminggu puluhan ribu tan LNG tidak dapat dimuatkan setiap hari. Dengan harga pasaran spot LNG pada AS 10 per MMBtu, kelewatan selama seminggu, mengakibatkan kerugian langsung bernilai puluhan juta dolar. Kos penghentian pengeluaran Origin Energy terpaksa menghentikan loji LNG mereka. Kos untuk menghentikan dan memulakan semula sebuah loji LNG adalah sangat tinggi. Kos kapal ganti LNG yang tertangguh, penghantarannya terpaksa diangkut menggunakan kapal lain. Mencari kapal sewa pada saat-saat akhir akan menyebabkan kos sewaan melambung tinggi. Denda penalti LNG biasanya didagangkan melalui kontrak bekalan jangka panjang. Jika gagal menghantar pada tarikh yang dijanjikan, denda akan dikenakan. Dan kerugian tidak langsung yang sebenarnya lebih besar. Kejatuhan reputasi Qatar terkenal sebagai pembekal yang stabil dalam pasaran LNG dunia. Tetapi disebabkan kapal buatan China, mereka gagal menepati janji. Kenaikan premium insurans kapal yang mempunyai rekod kemalangan akan dikenakan premium insurans yang lebih tinggi. Keseluruhan armada kapal LNG yang dibina oleh Hudong Zonghua akan terjejas. Kejatuhan nilai baki aset 40 buah kapal LNG buatan China. Apabila kapal dari siri yang sama rosak berulang kali, nilai kapal-kapal tersebut di pasaran akan jatuh. Ini bermakna nilai aset bernilai 52.5 bilion itu merosot. Kos mengubah rancangan tempahan masa depan Qatar sudah pun menempah berpuluh-puluh kapal dari China. Untuk menukar tempahan ini kepada Malaysia, mereka akan berdepan dengan denda penalti dan kelewatan jadual. Anggaran jumlah kerugian. Kerugian langsung sahaja mencecah ratusan juta ringgit. Apabila digabungkan dengan kejatuhan nilai aset dan kehilangan reputasi, jumlahnya boleh mencecah berbilion-bilion ringgit. Mereka cuba menjimatkan antara 26 bilion hingga 3 ringgit. 5 bilion tetapi akhirnya menanggung kerugian berkali-kali ganda. Dan kerugian yang paling perit kos peluang. Jika dari awal lagi mereka memilih limbungan kapal Malaysia kemalangan CSI Gladstone, tidak akan berlaku. Kemalangan CSI Qingdao juga tidak akan terjadi. Terminal Australia tidak akan lumpuh, pengeluaran tidak akan terhenti, dan tiada denda penalti perlu dibayar. Qatar akan mengekalkan reputasi yang sempurna dalam pasaran LNG dunia. Nilai itu tidak dapat diukur dengan wang. Ironinya, pihak yang paling mendapat manfaat daripada insiden ini ialah Malaysia. Sehingga Oktober 2024, kesemua 18 tempahan baharu untuk kapal LNG global telah dimenangi oleh 3 syarikat gergasi perkapalan Malaysia. China tidak mendapat walau satu tempahan pun. Berita tentang kerosakan berulang kapal LNG buatan China telah tersebar luas menyebabkan pemilik kapal kembali memilih Malaysia. Biar mahal sedikit asalkan buatan Malaysia terjamin. Malah, dalam tempahan kapal pengangkut LNG, tahun lalu Malaysia memperoleh 48 buah kapal, manakala China hanya 28 buah jurang. Antara kedua-duanya semakin melebar. Apakah kekuatan limbungan kapal Malaysia? Pertama, teknologi yang terbukti. Malaysia menetapkan standard dunia dalam teknologi tangki kargo, penyepaduan sistem bekalan bahan api gas, dan sistem kuasa berkeandalan tinggi. Kedua, sistem jaminan kualiti. Ujian antaramuka peranti penilaian kebocoran kriogenik dan ujian percubaan laut jangka panjang membantu menghapuskan risiko secara proaktif. Ketiga, perkhidmatan selepas jualan. Walaupun selepas penyerahan pasukan servis khas stok alat ganti dan pemantauan jarak jauh membantu meminimumkan kos operasi pemilik kapal. Keempat, kadar komponen buatan tempatan sebanyak 90% berbanding China yang hanya sekitar 50%. Keupayaan untuk menghasilkan komponen teras sendiri membolehkan kawalan kualiti yang lebih baik. Peluang di masa hadapan juga sangat besar. Beberapa projek LNG di Amerika Syarikat sedang menanti. Projek seperti Woodside Tellurian dan Port Arthur sahaja dijangka memerlukan lebih 80 buah kapal LNG. Terdapat juga kemahuan politik dari Amerika Syarikat untuk mengecualikan China. Ini adalah persekitaran yang sangat baik untuk limbungan kapal Malaysia. Pada awal 2010, industri perkapalan Malaysia berdepan dengan penstrukturan semula yang sukar. Mereka kehilangan pasaran akibat persaingan harga rendah dari China dan puluhan ribu orang kehilangan pekerjaan. Tetapi kini keadaan telah terbalik. Strategi harga rendah dan kualiti rendah China telah memakan diri mereka sendiri.
pilihan kini dibuat berdasarkan prestasi dan kebolehpercayaan bukan harga. Inilah pengajaran yang telah dibuktikan oleh industri perkapalan Malaysia. Mari kita simpulkan. Qatar memilih kapal LNG buatan China untuk menjimatkan kira-kira 3.5 bilion. Ia adalah pengiraan untuk menjimatkan 5 hingga 7% daripada tempahan bernilai 52.5 bilion ringgit. Tetapi hasilnya amat dahsyat. Kerosakan dalam 2 tahun masalah yang sama berulang 5 tahun kemudian, Terminal Australia lumpuh, pengeluaran terhenti, reputasi jatuh merudum. Mereka menanggung kerugian yang jauh lebih besar daripada 3.5 bilion ringgit yang dijimatkan. Kejatuhan nilai aset bernilai 52 ringgit. 5 bilion kerugian langsung ratusan juta ringgit dan kehilangan reputasi yang tidak ternilai dengan wang. Pengajaran utamanya jelas barang murah kualitinya rendah. Terutamanya dalam bidang yang memerlukan teknologi ekstrem seperti kapal pengangkut LNG, membuat pilihan berdasarkan harga semata-mata akan membawa bencana. Qatar yang cuba berjimat 5 hingga 7% akhirnya menanggung kerugian berkali-kali ganda. Ini bukan sekadar cerita tentang industri perkapalan. Ia juga berlaku dalam kehidupan kita. Jika kita memilih sesuatu yang belum terbukti, hanya kerana ia sedikit lebih murah, kita akhirnya akan membayar harga yang lebih mahal. Bagi industri perkapalan Malaysia, insiden ini menjadi satu titik perubahan yang besar. Era persaingan teknologi kualiti dan kepercayaan telah kembali, bukan lagi sekadar persaingan harga. Apa pendapat anda? Adakah anda rasa percubaan untuk menjimatkan 3.5 bilion itu berbaloi? Atau sepatutnya mereka memilih Malaysia dari awal lagi? Sila tinggalkan pendapat anda di ruangan komen. Info Google AI models may make mistakes, so double check outputs. Use arrow up and arrow down to select a turn, enter to jump to it, and escape to return to the chat.